الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bukan Ustaz Rahmani, tapi saya Ustazah Zubaida. Hari ini je saya ada tukar minggu ni sebab saya ada urusan pada minggu hadapan. Jadi semua redha Boleh? Alhamdulillah. Saya nak kena tanyalah, minta izin kan, insya-Allah. Okey, pada minggu lepas kita sudah pun berbicara dan mengupas tentang cinta dunia. Sudah pun saya cakap Hari ini kita akan sambung dengan bab yang baru, iaitu seterusnya sifat yang tercela yang perlu kita jauhi, iaitu sifat sombong. Saya tak nampak Ibu Amy. Okey. Selalu kan ada orang di sini. Ada yang ramai, lagi ramai hari ni, masya-Allah. Kekuningan semua. Alhamdulillah. Sebab ada tak datang lah minggu lepas, tak datang kan? Apa? Balik kampung. Lega-lega cakap balik kampung. Taklah, tak tanya je sebab ada yang tak nampak. Macam ada yang kenal kan, ada siapa lagi? Ada yang saya nampak, ada yang saya baru. Saya nampak juga yang kalau kan baru juga itulah yang baru-baru kat atas tu kan. Daripada Mujahidin ya. Baru. Oh, semua baru. Yang atas semua barulah. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke pengajian kita insya-Allah. Saya tak setiap minggu lah. Saya cuma minggu yang saya cuma ambil minggu yang ke-2 dan ke-4 insya-Allah, dan saya akan membahaskan tentang qalbun salim insya-Allah. Pada hari ini sepatutnya Ustaz Rahmani punya giliran, tapi saya terpaksa tukar. Jadi saya akan ambil minggu ni, minggu hadapan Ustaz Rahmani. Okey, kita akan sambung terus Sifat sombong. Apa tu maksudnya sombong? Dalam bahasa Melayu, sombong tu memang bahasa Melayu lah, tapi dalam bahasa Arab apa sombong dalam bahasa Arab? Takabur, betul. 10 markah, betul. Ada markah tapi tak ada present lah Okey. Jadi takabur dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran. Tapi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa bicara kita gunakan bahasa namanya sombong Sombong dengan riak lain. Sombong dengan ujub pun lain. Nanti kita akan discuss apa perbezaan dia insya-Allah. Okey, mukadimah. Sombong tu apa? Sombong tu ialah kita belum lagi mula Fatihah kan? Belum. Patutlah cara lain je. Okey, kita baca dulu. Kita buka dulu dengan umul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf saya minum air jap. Saya tadi terlupa, kita belum lagi buka mukadimah tadi kan. Baik, sebaik-baiknya kalau ada apa-apa kita majlis, kita perlu buka dengan suratul Fatihah. Itu paling ringkas. Itu paling ringkas. Jangan terlupa baca selawat Nabi, Al-Fatihah. Mesti kena ada. Kalau tak sempurna. Rasa macam ada kekurangan gitu. Okey. Itu Okey, apa maksud sombong? Sombong ialah merasakan dirinya lebih sempurna daripada orang lain dan melihat orang lain lebih hina daripadanya. Itu maksud sombong. Kita rasa macam
Dia tak baik lah. Kita paling baik kan. Itu dah sombong namanya. Kita tak cakap pun. Kita cuma tengok aje. Dah sombong sebenarnya. Sombong ni dia penyakit hati. Dia bukan penyakit fizikal. Dia dalam hati pun, kalau saya duduk diam ni pun, tapi saya punya hati ada sombong, itu pun sudah bermaksud kamu ada penyakit sombong. Tak semestinya kena ada kelakuan menunjukkan yang dia sombong. Tak. Dalam hati berbicara kan sendiri, itu pun sudah bermaksud dia sombong sebenarnya. Jadi Imam Al-Haddad menyebutkan apa? Antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang sangat dangerous, dan sifatnya yang membinasakan ialah sombong, yang biasanya hanya disifati oleh syaitan yang terkutuk. Okey. Makna sombong daripada ulama. Apakah makna sombong? Kata Imam Al-Ghazali, sombong itu adalah mengagungkan dirinya sendiri dan memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita selalu kata, taklah, saya tak pernah cakap gitu. Tapi dalam tak sedar kita buat macam itu sebenarnya. Kita merasakan diri kita ni, aku lagi baik sebenarnya daripada dia. Dia cuma tahu Iqra' je contohnya lah. Saya dah tahu Al-Quran dah. Contoh, saya dah tahu, saya dah hafal lah 30 juz kan. Dia baru 3 kul. Kira saya 30 kan. Contohnya. Ini benda-benda yang tak baik lah. Jangan kita meletakkan kita ni lebih baik daripada orang lain. Walaupun kita ni memang ada ilmunya. Contoh orang ni dia hafizah. Dia hafal Al-Quran. Tapi yang lain tak hafal Quran, contoh. Tak boleh meletakkan dirinya lebih baik. Tidak. Sebab orang-orang yang berilmu ni akan ditanya di akhirat nanti. Apa yang kalian dah buat dengan ilmu kalian? Tak akan ditanya orang yang tak berilmu. Orang jahil nak tanya apa? Kan? Orang yang berilmu akan ditanya. Awak ni hafizah kan? Contoh. Jadi apa awak buat dengan ayat-ayat Quran tu? Awak hafal apa yang awak buat? Kalau tidak setimbang dengan apa yang ilmu yang kamu dapat, dengan apa yang kamu keluarkan, maka akan dihukumlah oleh Allah. Kalau orang jahil ni, dia tak akan dihukum sangat. Tapi akan ditanyalah kenapa kamu tak belajar. Macam itu. So orang yang berilmu pun akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Jadi menurut jumhur ulama, sombong itu ialah seseorang, apabila seseorang itu mengagungkan, dia meletakkan dirinya tu di hadapan dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, serta dia merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain, ditambah sikap membanggakan diri pada kondisi yang seharusnya dia merasa tawaduk. Contohnya kalau orang kata, awak ni baguslah, pandai awak masak. Lepas tu kita kata, saya memang paling pandai kat sini. Yang lain semua tak sedap lah masak kan. Contohnya, itu sombong lah kan. Sepatutnya dia kena kata, Alhamdulillah, ini semua Allah yang berikan. Macam itu. Kalau kita tawaduk, kalau kita merendah diri, orang makin sayang. Kalau kita sombong, orang pun rasa macam tak sukalah dengan dia kan. Sikit-sikit rasa dia yang paling hebat kan. Semua orang pun ada dia punya own strength and weaknesses kan. Semua dekat sini ada kekuatan masing-masing. Percayalah. Dan semua di sini ada kekurangan masing-masing. Pun percayalah. Jadi jangan kita anggap orang lain punya kekurangan itu melebihi kekuatan mereka. Tidak. Saling pandang each other, saling melihat each other dengan kekuatan masing-masing. Oh, dia kuatnya di sini. Oh, dia kuatnya di sini. Jangan lihat kekurangan masing-masing. Tapi lihat kekurangan diri sendiri. Itu paling penting. Jangan lihat kekurangan orang lain, tapi lihat kekurangan diri sendiri. Ada suara kat situ. Mungkin dari atas. Tak tahu kenapa dia kat bawah. Okey. Apa perbezaan sombong dan merasa agung? Azam. Azam tu dalam bahasa Arab. Apa? Azamah. Agung. Sombong ialah merasa diri tinggi daripada orang lain dan melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain. Tapi ustazah, saya memang dah dilahirkan pendek. Macam mana? Itu bukan maksudnya. Bukan tinggi pendek yang macam gitu. Maksudnya, walaupun orang tu dia rendah, tapi dia boleh meninggi diri. Dia hidung tinggi. Kenapa ada nama hidung tinggi? Hidung dia mancung ke?
Bukan. Tapi bila orang sombong apa dia buat? Macam mana? Macam gitu kan? Kan mendongakkan langit kan? Sebab tu namanya ah sebab tu hidung tinggi. Bukan sebab hidung dia awak ambil ruler, awak measure, bukan. Bukan macam gitu. Tapi sebab orang sombong selalu dia akan mendongakkan langit kan macam gitu kan? So namanya hidung tinggi dalam bahasa Melayu lah. Jadi dia merasa diri dia lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Dan dia rasa diri dia mulia lah gitu daripada orang lain. Merasa agung pula dia lain. Dia dalam keadaan sesuatu pada diri dia mulia dan dianggap sempurna dan kaya. Dia merasakan yang dia ni sempurna, dia ni tak ada apa-apa kesalahan, tak ada apa-apa kesilapan, dan dia rasa dia yang paling kaya di antara semua. Jadi sombong dengan merasa agung ni, sifat sombong lebih tinggi sebenarnya. Kalau sombong tu kepalanya azamah itu berada di bahagian badan. So mana lagi tinggi? Kepala atau badan? Kepala lah. Jadi sombong tu dia paling atas. So at least kalau orang tu rasa macam dia ni mulia, dia ni sempurna, silakan. Kalau dia merasakan yang dia ni sempurna, dia ni mulia kan, itu okey lagi. Kenapa saya kata okey? Sebab at least dia tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau sombong, dia dua-dua. Dia merasakan diri dia mulia, lepas tu dia meremehkan orang lain, dia merendahkan orang lain pula. Aku kan cakap aku paling bagus, kenapa tak bilang, kenapa tak cakap dengan orang lain? Contoh macam gitu. Contohnya itu sombong. Jadi sombong itu lebih tinggi daripada merasa agung, kerana sombong adalah kemuncak bagi azamah. Ni kenapa ni ada lagi. Okay. Sombong dikira seperti selendang, shawl kita. Sombong ni macam shawl kita. Azamah pula dikira sebagai kain yang dipakai di pinggang, macam kira kain kat bawah lah. That's why sombong tu ialah lagi tinggi daripada azamah. Azamah at least dia merasa sempurna pada diri dia. Dia memandang diri dia mulia saja, tapi tak meremehkan orang lain. Tapi kalau sombong, dia rasa dia paling baik, dia rasa dia paling bijak, dia rasa dia paling pandai, dan dia merendahkan orang lain pula tu. Itu baru sombong. Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci orang yang sombong. Banyak sebenarnya ayat-ayat Quran mengatakan tentang akibat dan juga azab bagi orang yang sombong. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ayat surah An-Nahl ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 72. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maaf Setelah itu dikatakan kepada mereka, qila dkhulu abwaab jahannam, masuklah kalian dalam pintu-pintu api neraka jahanam, dengan keadaan tinggallah kekal kamu di dalamnya. Khalidina fiha, dalam bahasa Arab khalidina fiha bermaksud tinggallah kamu, kekallah kamu di dalam api neraka jahanam. Maka itulah tempat seburuk-buruk bagi orang yang sombong, takabur, iaitu neraka jahanam. Allah dah kata dah, orang yang sombong ni akan dikumpulkan dalam api neraka yang paling bawah sekali, iaitu neraka jahanam. Orang yang sombong, orang yang murtad, orang yang munafik, semua akan dimasukkan dalam api neraka yang paling bawah sekali, neraka jahanam. Jadi jangan kita jadi orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala zarrah min kibr. Yang bermaksud, tidak akan ada orang yang masuk syurga, orang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, walaupun sedikit je dia punya sombong tu, sebesar biji sawi, biji zarrah. Zarrah tu dalam ulama mengatakan ada macam-macam pendapat. Ada kata macam biji, macam tahu sunflower tak?
sunflower seed. Dia punya seed tu, yang dalam seed tu itu kecil macam itu. Ada ulama mengatakan seperti kamu ambil semut, satu semut, yang paling kecil semut tu, kamu timbang. Kamu cuba timbang dia punya berat dia. Ada timbangan tak? Boleh ditimbang tak semut tu? Macam itulah. Tak sampai tak boleh timbang. Dia punya kecil dia tu sampai tak boleh timbang. Jadi sekiranya kalian ataupun orang-orang lain yang mempunyai sedikit pun sifat sombong, tak akan masuk dalam syurga. La yadkhulul jannah. Syurga tu tak boleh dimasuki oleh orang yang ada sifat-sifat sebegini. Tak boleh. Jangan kita sombong, sebab orang yang sombong tak akan membau syurga 500 years. Untuk orang yang sombong ni tak boleh bau syurga pun sebenarnya. Sedangkan bau syurga tu boleh dihidu 500 tahun jaraknya. Jadi kalau kita tak boleh bau, bersiap sedia lah. Bersiap sedia. Takut kita ni bukan ahli syurga. Jadi ahli syurga ni dia 500 tahun dah boleh bau dia punya bau syurga. Tapi bukan kat sini lah, dekat akhirat nanti. Al-kibru batarul haq wa ghamtul nas, yang bermaksud sombong itu batarul. Sombong itu dia menolak. Sombong itu dia menolak hak, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan ataupun dia memperkecilkan manusia. Nas tu manusia lah. Jadi sombong itu dia menolak kebenaran. Seperti mana? Seperti Abu Jahal, kan? Abu Jahal dia ni pakcik Nabi yang paling paling jahat lah orang kata, kan? Dia paling kaya tapi dia pun paling jahat. Jadi menurut kaum-kaum Arab dahulu, siapa yang paling kaya, dia yang paling memiliki tahta lah. Dia memiliki jawatan dan status di mata orang ramai. Tapi bila datangnya Islam, bila Nabi Muhammad SAW suruh masuk Islam, dia menolak dengan keras, dan dia apa-apa pun Nabi cakap, dia akan cakap tak. Nabi salah. Tak ada Allah, tak ada Rasul, tak ada malaikat, tak ada syurga, tak ada neraka. Dia macam itu. Dan dia juga memperkecilkan Nabi. Sedangkan Nabi itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang tak pernah berbohong, orang yang amanah, orang yang jujur. Jadi untuk mereka kaum di Mekah tu, bila Nabi mula berdakwah tentang Islam, sikit je yang percaya. Sebab apa? Sebab mereka dah terbiasa untuk menyembah berhala. Jadi bila nak tukar tu, diorang rasa macam tak kena lah, macam tak nampak gitu. Bagaimana kamu menyembah Tuhan yang tak nampak? Macam gitu. Pada mereka, Tuhan mesti kena nampak, kan? Tuhan mesti kena nampak. Tapi untuk kita, Tuhan kita tak bertempat. Allah tidak bertempat. Nanti ada cerita sebenarnya. Seorang ulama dahulu pada zaman Abu Hanifah, zaman Imam Abu Hanifah, dia masih lagi kecil lagi, 7 years old, tapi mampu untuk berdebat dengan seorang ulama, yang mana ulama ni dah sesat. Dia kata dia paling pandai. Ni kisah orang yang sombong lah. Dalam satu daerah tu, dia seorang yang paling berilmu. Semua hadis dia tahu, semua ilmu dia tahu, semua ayat Quran semua dia tahu. Tapi sayangnya, orang berilmu ni, dia kalau dah berilmu, nanti syaitan masuk tau dalam dia punya hati dia. Kau paling pandai apa, kan? So kalau kau paling pandai, mana ada Allah, mana ada Tuhan? You yang belajar siang malam. So siapa yang buat effort tu? Siapa yang usaha tu? Kamu ke Allah kasih? So dah masuk dah. Dia punya syaitan dah masuk. Nafsu dia pun dah masuk, kan? Jadi ulama tau sebenarnya. Dia ulama yang besar dahulu, zaman dahulu. Tapi dia sesat. Sebab apa? Sebab dia mengatakan Allah tu tak ada. Allah tu tak ada. Sampai kawan-kawan dia, ulama-ulama lain cuba nak berdebat dengan dia, cuba nak kata, kau ni dah murtad ke sebab cakap Allah tak ada, kan? So mereka pun kalau nak berlawan, nak berdebat, kalah. Sebab pandainya dia terlalu pandai sangat.
Sampai lahirlah Imam Abu Hanifah. Time tu semua, contoh dalam semua ni ulama-ulama. Satu budak kecil je masuk. Contohnya, satu budak kecil ni, nama dia Imam Abu Hanifah. Dia 7 years old time tu. Dan yang kat depan ni, contoh, bukan saya, yang kat depan ni ulama yang sesat tadilah. Dia kata, Allah tak ada. Siapa boleh jawab soalan aku? Contohnya time tu. Semua diam. Sebab semua tahu yang dia ni memang akan menang. Dia memang paling berilmu lah. Kalau you kasih I jawapan pun, I boleh cakap balik macam itu. So, tak ada orang berani time tu. So, Imam Abu Hanifah pun angkat tangan. Dia kata, saya boleh jawab dengan izin Allah, dengan taufik hidayah Allah. Dia pun ketawa, ulama tu. Dia kata, kau budak kecil, si bocil ni, contohlah kau ni budak kecil ni. Dia kata dalam cerita ni, dia kata, kamu masih lagi hingusan. Budak hingusan lah orang kata. Kira budak kecil lah kan. Time tu budak kecil 7 years old, lain lah, berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dulu 4 tahun pun dah boleh hafal Quran, kan? Kita 4 tahun masih lagi main-main dengan boneka, contohnya, kan? Dulu punya zaman, Masya Allah. Jadi pada usia 7 tahun, dah hafal Quran, dah hafal banyak kitab dah. Jadi apa dia kata? Dia kata, saya boleh jawab soalan kamu. Gitu. Nama ulama ni Dahriya nama dia. So ulama Dahriya ni dia sombong. Dia kata, kau masih kecil, diam-diam sudahlah. Yang lain semua dah tua, dah berumur, ada tongkat, kan? Biar mereka yang jawab. So Imam dia kata, tak apa, biar saya jawab. Sebab semua diam, kan? So soalan dia kata begini, okay, kalau kau nak jawab, aku kasih kau soalan. Di manakah Allah? So kalau orang, dia gini, antara adab belajar ni, kalau kamu berguru dengan orang yang dia kata, dia tanya kamu, di mana Allah, lekas-lekas lari. Sebab orang macam ini, dia tak beradab. Mana kita boleh cakap Allah tu ada kat mana? Tak boleh. Tu adab kita, manusia dengan Allah tu tak ada adab maksudnya. So, ulama Dahriya ni kan sombong. Dia kata dengan Imam Abu Hanifah lah, dia kata, kalau kau tahu apa jawapan dia, kau bilang aku apa jawapan dia. Aku punya soalan is, di manakah Allah? Contoh. So, Imam kata apa? Allah kan tak bertempat. Ini semua dalam buku akidah ada. Akidah tauhid, semua tahu di mana Allah. Tak orang tahu kan? Allah tidak bertempat. Jadi dia kata, kalau gitu Allah tak ada lah. Bagaimana Allah boleh ada kalau Allah tak bertempat? Kata ulama yang sombong tu. Make sense tak? Betul lah kan? Kalau contohnya, ada air tak kat sini? Ada. Kat mana air dia? Dalam botol, kan? Kalau saya kata, kalau gitu, ni dia punya comparison lah. So kalau ada benda, mesti dia bertempat, kan? So kalau ada Allah, mesti Allah bertempat, kan? Jadi Imam kata, dia kata, dalilnya ada pada tubuh kamu. Dia pun terpanjat. Dia apa yang ada dalam tubuh saya ni, kan? Dia kata, roh kamu. Di mana roh kamu? Di kepala ke? Di perut ke? Di kaki ke? Dia pun terdiam. Malu lah kan, dah paiseh lah kan. Dia diam. Okay, dia diam je. Lepas tu Imam Abu Hanifah pun jawab. Dia pun bawa satu air ni, air susu. Saya nak awak minum sekarang. So dia pun suruh ulama tu minum, ulama Dahriya tu. So imam tu ulama tu minum. Dia kata, kamu rasa apa? Ni air apa? Dia kata, air susu. Rasa apa? Rasa manis. Mana manis dia? Manis dia dekat atas air ke? Bawah air ke? Dalam air ni ke? Kat mana? Tunjuk ke saya. Dia pun tak jawab lah. Dah malu kan? So ini cerita, tak tahu macam mana end dia lah. I don't know how it's end. Tapi yang saya tahu, ulama tu memang dah dimalukan oleh imam yang sekecil 7 tahun tu. Jadi memang Allah tu tak bertempat. Tidak ada di arash, tidak ada di langit, tidak ada di bumi. Tak ada, tak tahu kat mana pun. Allah berada di mana Allah nak berada. So Allah tak tahu kat mana. We will never know where is Allah. Tapi yakinilah, siapa yang berdoa kepada Allah di sepertiga malam, Allah akan turun untuk mengabulkan doa hambanya. Maksud turun tu bukan macam saya turun bawah tau, bukan. Lain. Turunnya Allah kepada kita di bumi bukan macam manusia turun tangga,
turun naik kereta. Bukan, lain. Dia lain, dia berbeza. Itu dalam ma'rifah Allah. Dalam Allah punya pengetahuan. Ni nak cakap pasal tasawuf, tapi dah masuk bab tauhid. Kena tahulah akidah mesti kena tahu Jangan cakap Allah tu kat mana-mana. Tak boleh. Pun salah. Tak boleh cakap Allah kat mana-mana. Because Allah tidak bertempat. So Allah jawab, Allah di mana Allah berada? Allah berada di mana yang Allah nak berada. Kita tak tahu. Tak akan pernah tahu kita. Dan tak boleh akan jawab pun anyone. You tanyalah siapa-siapa. Memang akan jawapannya gitulah. Next one. Kerana sombong. Iblis tidak mahu sujud. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Sujudlah kamu kepada Adam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua makhluk, semua para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud tu bukan sujud sembahan tau, bukan. Sujud yang Allah katakan sujud tanda hormat, bukan sembahan. Jangan salah faham Sujud tu fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan. Enggan tu apa dalam bahasa Indonesia? Enggan. Tak mau gitu tak nak. Maka sujudlah semua makhluk kecuali iblis yang tak nak sujud. Dia bukan tak tahu sujud tau, dia tak nak sujud. Dan dia bersifat sombong dan takabur, dan dia termasuk daripada orang-orang yang kafir. Ni semua cerita popular ni. Semua tahu kan? Pengajaran tentang kisah terdahulu Nabi Adam AS dan Iblis. Siapa boleh bilang saya siapa nama Iblis sebelum digelar Iblis? Aziza. Azazil. Azizah lah kesian Aziza. Aku ke Iblis bukan Azazil. Ada kata dulu Azazil ni malaikat. Tidak dalam riwayat yang betul Azazil bukan malaikat. Dia daripada bangsa jin. Iblis ni daripada bangsa jin yang diangkat oleh Allah untuk hidup dalam syurga bersama-sama dengan para malaikat. Dan dia bukan diangkat jadi malaikat tau, bukan. Dia still bangsa jin. Cuma diangkat untuk tinggal bersama dengan para malaikat sebab time tu banyak sangat penghancuran, banyak sangat kebinasaan yang berlaku di muka bumi time tu. So Iblis pernah hidup di dunia sebenarnya dahulu sekali. So manusia, humankind is not the first makhluk, is not the first creation. Kalau kamu betul-betul research dalam sains, ilmu sains, akan ditemui sebelum adanya makhluk yang bernama kita ni manusia, pernah ada makhluk lain yang hidup di bumi. Dan bumi ni dah betul-betul tenat, dah betul-betul lama dah lama sangat hidupnya bumi ni. So tinggal masa je lah untuk kiamat sebenarnya bumi ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi Iblis ni, dia sebelum jadi Iblis namanya Azazil. Dan dia bukan malaikat. So malaikat tak boleh ada dosa. Malaikat tak pernah ada dosa, dan malaikat tak akan ada feeling, tak akan ada emotion, tak akan ada perasaan. Sebab apa tugas malaikat? Ikut sami'ana wa ata'na. Ikut dan dengar apa kata Allah Subhanahu Taala. Tapi Iblis ni lain sikit. So Iblis ni dia rasa macam special. Kenapa? Sebab dia seorang je bangsa jin yang hidup di kalangan bangsa malaikat. Dia seorang je. Jadi dia rasa macam aku ni special lah. I am the special one. I am the chosen one. Contohlah gitu. Tapi Allah Subhanahu Taala time tu mula untuk menciptakan Nabi Adam. So ada apa ni?
ada story yang mengatakan apabila Nabi Adam AS tu diciptakan, sebelum, contohlah ni contoh ni bukan Nabi Adam, contohnya ini dia punya scaffolding dia, ni dia punya gubahan cara penciptaan dia. Time tu roh belum masuk lagi, belum dimasukkan roh. Iblis sudah mengintai-intai. Dia tengok, dia macam tendang, dia macam gitu. Lepas tu ada bunyi gitu. Kenapa? Sebab badan kita kosong, time tak ada roh. So bila tak ada roh, bila kita jentik dia, bisa ada bunyi gitu kan. Bukan macam gong tu, tapi macam ada bunyi kosong dalam tu. Itu menandakan badan kita ni, yang kita berbual ni, ada roh dalam dia. Dan roh kita akan dicabut oleh Allah nanti, kan. Jadi iblis time tu dia mengintai-intai. Kenapa Allah nak ciptakan Nabi si Adam ni, contoh kenapa dia ciptakan. So takut tu bukan iblis tu, bukan. bukan. Jadi dia dia pun cakap dalam hatilah, dia kata, kenapa Allah nak ciptakan Nabi Adam kan ada aku. Dia rasa macam kenapa dia merasakan yang dia lebih tahu daripada Allah SWT. So bila Allah mula mencampakkan roh dalam Nabi Adam, maka dikumpulkan semua para malaikat dalam syurga tu, dan apa yang dikatakan, usjudu, sujudlah kalian kepada Nabi Adam AS. Semua sujud kecuali illa iblis. Kenapa? Ada dialog dia kat sini. Ada dialog dia kat sini. Qala asjudu liman khalaqta tina? Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Itu dia punya cakap dia dengan Allah. Betapa sombongnya dia dan betapa tak ada adabnya dia dengan Allah. Bila Allah kata sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, apa dia kata? Asjudu liman khalaqta tina? Kau nak aku sujud dengan orang yang kau buat daripada tanah ni ke? Macam itu. Kau nak aku buat benda ni? Kira macam kita meremehkan Allah. Itu kata iblis. Lepas tu iblis bukan tanya tu je, bukan cakap tu je. Dia kata apa? Qala ara'aitaka hazal lazi karramta alayya? Terangkan kepada aku, ini yang engkau lebih muliakan daripada aku, ini. Dia cakap gitu dengan Allah, kan. Macam mana tak kena halau daripada syurga, kan. Kamu cakap macam ini dengan Allah, kamu berani cakap macam ini dengan Allah. Jadi iblis ni dia memang sangat sombong. Dosa yang pertama yang berlaku di langit adalah sombong. Dosa yang pertama berlaku di bumi adalah sombong juga, bukan? Sombong adalah dosa yang pertama yang berlaku di langit, dalam syurga. Tapi dosa yang pertama yang berlaku di bumi adalah bukan. Bukan bukan. Hasad. Ingat tak yang berlaku? Iri hati, kan. Antara siapa? Antara Habil dengan Qabil. Itu dosa yang pertama. Pembunuh. Memanglah. Memang. Jadi jangan kita ada perasaan gitu. Jangan ada hasad, jangan ada sombong. Antara hasad dengan sombong lagi bahaya. Bahaya. Hasad at least dia mungkin boleh diperbaiki. Kalau sombong dia susah sikit. Dia sebab dia rasa diri dia lagi baik daripada orang lain. Berbalik kepada tadi. Saya? Yes, besar kepala. Besar kepala. Saya siapa kepala besar kat sini? Besar kepala. Jadi perbezaan antara Nabi Adam AS dan iblis laknatullah. Kalau kita sebut iblis, sebut laknatullah. Iblis laknatullah. Iblis yang terlaknat oleh Allah SWT. Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah daripada tanah. Dan tanah tu, para malaikat dia mencari tanah tu di bumi. 7 jenis tanah.
7 jenis tanah. Dalam diri kita ni ada 7 jenis tanah. Sebab tu ada ulama kata, kenapa bila kita meninggal dunia kan, kenapa kita rasa dihempit? Sebab kita punya badan ni daripada tanah. Jadi seperti ibu merangkul anaknya. Seperti ibu kalau dah lama tak jumpa kan, dah lama tak jumpa dah lama tak jumpa Sophie contohnya, dah lama tak jumpa Bonnie contohnya, balik kampung siapa nama kamu? Wati. Dah lama tak balik kampung kan. So kalau ibu, ayah dah lama tak jumpa anak, dia akan peluk kan. Takkan tiba-tiba tampar pula. Kan. Tu dah buang terbiak dah nama dia. Bukan. So kalau dah lama tak jumpa, kita akan peluk kan. Macam tu lah tanah merindui kita. Sebab tu kita dihempit. Kita rasa macam kita dihempit oleh tanah masa kita meninggal dunia. Sebab kita ni diperbuat daripada tanah. Jadi seolah-olah seperti seorang ibu merangkul anaknya. Sangat sayang sangat kan. Kalau kita sepuluh orang suka sangat peluk gitu kan, tak lepas kan. Apa jadi? Kan, susah nafas kan. Bantuin aku contohnya kan. Tolong kan. Sebab rasa macam ketat sangat. Macam itulah tanah akan merangkul kita ketat-ketat. Sempit lah. Sebab tu tanah kubur tu sempit. Sebab memang selayaknya tempat kita. Daripada tanah kita dicipta, kembali kepada tanah juga. Betul. Jadi tanah. Betul. Jadi tak payah sombong lah. Dia tak payah sombong. Kita semua tanah sebenarnya. Semua kita tanah. Siapa kat sini diperbuat daripada air, besi, mungkin emas. Masya Allah. Emas. Ada tak? Tak ada. Semua daripada tanah yang biasa. Tanah yang hina. Tanah yang kamu pijak tadi. Tanah yang kamu pijak-pijak kan. Macam itulah. Kita ni daripada tanah. So tak ada hak untuk kita sombong. Tak ada hak. Yang ada hak untuk sombong adalah Allah. Sebab Allah itu berhak untuk sombong dengan apa yang Allah kasih pada kita. Allah itu ada hak untuk sombong. Manusia tak ada. Satu pun tak ada. Hatta Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan sayapmu. Ada satu ayat Quran ni mengatakan, rendahkan sayapmu wahai Muhammad. Bukan Rasulullah tu ada sayap, ada wings. Bukan. Maksudnya rendahkan kamu punya, maksudnya jangan kamu menyombong diri. Walaupun kamu ni manusia yang masuk dalam syurga pertama, jangan kamu sombong dengan orang. Kita, kalau kita dapat penghargaan, kalau kita ni orang yang first masuk syurga, kita bilang orang kan, kalau boleh kita nak update sekarang kat Facebook, aku diterima oleh Allah. Kan? Tapi Nabi tak macam itu. Kan? Kalau boleh kita nak update, kita bilang semua orang, aku manusia pertama masuk dalam syurga. Padahal muka korang. Kan? Contohnya gitu. Tapi taklah. Tak boleh macam gitu. Itu maknanya kita sombong. Berlainan dengan iblis la'natullah. Iblis diciptakan oleh Allah daripada api. Sebab tu dia kata, terangkan kepada aku, ini ke orang yang kau nak aku muliakan, sedangkan aku ni diperbuat daripada api. So antara api dengan tanah, mana lagi kuat? Common sense, logika, secara logiknya, antara api dengan tanah, mana lagi kuat? Api kan? Tapi siapa yang Allah muliakan? Tanah. Sebab tu kalau ada kebakaran kan, selain daripada air, apa yang kita boleh buat? Kita ambil pasir tanah kan, kita buang dekat api. Sebab itu yang boleh meredakan api. So siapa lagi kuat sebenarnya, api atau tanah? Tanah. Kan? Tanah kalau letak air, apa jadi? Meresap tumbuh-tumbuhan. Api kalau kena air, mati. So kita nak jadi api ke tanah? Tanah. Jadi yang paling kuat adalah tanah, bukan api. Jadi dalam pengetahuan iblis sekalipun, dia merasakan yang api tu lebih kuat daripada
Tak nak. Dia kata, ini ke orang yang kau nak aku sembah? Ini ke orang yang aku sembah? Ini ke orang yang aku nak kau nak aku sujud? Sedangkan dia tak tahu yang Nabi Adam AS ni banyak dia punya ilmu dia. Ilmu dia ni Allah yang kasih sebenarnya. Dalam syurga tu, bila Allah kata, what is this? This is water. What is this? This is remote. What is this? This is handphone. Contoh-contohnya lah Bila dipersoalkan kepada malaikat, okey malaikat, ni apa? Tak tahu. Ni apa? Tak tahu. Ni apa? Tak tahu. Jadi siapa lagi bijak? Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang kasih ilmunya kepada Nabi Adam. Sebab tu Nabi Adam dimuliakan. Kita ni manusia, the first top. Malaikat, jin, iblis, dan memang bukanlah. Jadi kita ni kalau antara malaikat dengan kita ni lagi dimuliakan oleh Allah. Cumanya kita ni diberi akal, diberi nafsu, diberi hati yang banyak emosinya, kan. Jadi kadang-kadang kita buat benda-benda yang tak patut. Jangan emosi. Tak payah emosi. Cepat tua. Jangan emosi lah kalau gitu. Kalau tak nak cepat tua, jangan emosi. Kalau perlu, kita gini. Rasulullah dulu, bukan. Rasulullah SAW, ni live ni, jangan salah faham. Rasulullah SAW, kalau marahnya tu untuk Islam je. Kalau benda-benda personal, benda-benda terkait dengan untuk diri dia, tak akan marah. Tapi kalau benda-benda yang tentang syariat Allah, langgar hukum Allah, dia akan marah. Betul-betul marah. Tapi kalau untuk benda-benda diri sendiri, kan dia tak akan marah sangat. Sebab pada dia, marah tu pada hak. Marah pada benda yang betul. Bukan marah pada benda-benda yang remeh-remeh, tak payah marah. Sebab apa? Remeh-remeh tu Allah kasih. Apa dia? Betul okay. Saya terdengar. Jangan kita marah-marah kalau bukan pada tempatnya. Kalau marah sebab memang kena marah, dibolehkan. Semua tu memang ada dia punya cara-cara dia. Marah kena ada tempat dia. Kalau hak kita dizalimi, kita kena marah. Kalau kita dibuli, kita kena marah lah, kan. Takkan kita nak diam je. Tak apalah, saya kena bully pun tak apalah. Kan tak boleh marah. Mana boleh gitu. Kena marah. Kalau contoh kita, maaf katalah kalau kita, majikan kita ada buat benda tak senonoh, kena marah. Mana tak boleh tak marah, kan? Kena marah. Kita ada maruah, jadi kita kena pertahankan maruah kita. Yang tak boleh marah tu, kalau tak ada orang marah kita nak marah-marah orang. Itu tak boleh. Jangan marah-marah orang. Itu maksudnya emosi. Stres. Saya faham stres. Tapi dia gini. Seorang mukmin, emosi dia tu tak akan senang terusik. Nak tahu kita ni orang ahli syurga ataupun ahli bukan neraka lah, ahli dunia ke ahli akhirat, nak tahu macam mana, cuba cek orang tu. Kalau dia ada masalah, dia akan senang bukan, kalau dia tu jangan macam itu. Saya tengah nak fikir ni. Nanti saya ni. Nak bukan gitu. Tidak. Itu kalian punya urusan. Gini, kalau nak tahu ahli dunia ataupun ahli akhirat, kalau dia dihina, kalau dia caci maki, dia akan diam. Dia akan diam sebab dia tahu yang akan bela dia Allah dan Rasul. Yang akan bela dia Allah. Tapi kalau dia ahli dunia, orang cakap sikit je dia macam apa sih, kan, dia marah balik. Tu ahli dunia. Sebab dia tak boleh kena sikit. Kalau ahli akhirat, dia orang sabar. Dia akan sabar sampai datangnya pertolongan Allah. Nanti Allah mesti tolong orang ni. Percayalah. Percaya. Dan satu lagi saya ingatkan untuk orang-orang yang sombong untuk orang yang sombong ni macam gini, sini semua taklah, insya-Allah tak. Jangan sampai kita menzalimi orang yang dekat dengan Allah.
Jangan sampai kita bully ataupun kita marah atau kita buat benda yang tak baik kepada orang yang dekat dengan Allah. Awak imagine kalau orang tu dekat dengan Allah, hari-hari dia mengadu dengan Allah, dia berdoa dengan Allah, awak yang kena hati-hati tau. Seram. Seramlah. Sebab Allah di belakang dia. Allah tu ada on her or his side. So hati-hati. Hati-hati dengan hati-hati dengan emosi kalian. Jangan cepat melenting ke apa okey. Tu nanti boleh. Bab marah nanti boleh okey, iblis merasa iri hati, hasad dengan Nabi Adam kerana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Adam alaihis salam. Iblis mengatakan, aku diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Maka kesombongan ini menjadi dosa yang pertama sekali berlaku. Dosa yang pertama sekali yang berlaku iaitu iblis sombong dengan tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi kesan daripada sifat sombong ni apa jadi? Hatinya akan tertutup, susah untuk mendapat cahaya daripada Allah SWT. Dia akan rasa dia seorang je betul, orang lain semua salah. Tak boleh lah. Tak boleh gitu jangan macam gitu kalau siapa kat sini, I hope tak, cepat-cepat ubah. Kalau siapa sombong, dia akan mudah terpesong. Siapa sombong akan mudah terpesong. Dan dia terpesong tu macam yes. Betul lah. Betul lah. Dia macam akan terpesong lah. Maksudnya akidah dia akan lari. Dia tak akan ikut apa yang di jalan Allah. Tak lurus. Tak lurus. Sengit lah. Ya, sengit, bengkok, apa semualah. Terbesong, terkeluar, macam itulah. Maksudnya mudah terbesong. Dan orang sombong ni, dia akan menjadi ahli neraka. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, menurutnya daripada Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar dan keras. Siapa kat sini kasar? Siapa kat sini keras? Tak ada kan? Okay. Semua tak ada. Orang yang bergaya sombong ketika berjalan. Macam mana orang yang sombong berjalan? Tak, itu dongak. Ni bergaya sombong. Bergaya sombong macam mana? Gitu kan? Itu. Dan orang yang sombong ni orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang bakhil. Ni orang-orang ni dia akan jadi ahli neraka. Manakala orang yang penduduk syurga, orangnya lemah lembut. Bukan lemah tu lemah macam lembek, bukan. Lemah lembut orangnya. Dan orangnya tidak berupaya. Maksudnya senang, selalu ditindas. Selalu dibuli contohnya. Selalu diperkatakan. Ni semua orang-orang yang kesian. Nanti Allah akan angkat dia sebenarnya. Kalau tak Allah angkat dekat dunia, Allah angkat di akhirat. InsyaAllah. Dan Allah kata dalam surah Luqman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu daripada manusia kerana sombong. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu palingkan muka daripada manusia. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Saya ni kalau baca Quran, saya rasa saya paling bagus lah. Contohnya tak boleh. Sebab ada orang lagi bagus daripada kalian. Tak boleh macam itu. Yes, betul. Betul. Jangan kamu sombong sebab kalau kamu rasa kamu paling bagus, ada orang lagi bagus daripada kamu. Dan ada orang lagi bagus daripada dia. Dan ada orang lagi bagus daripada dia. Sampai bila-bila tak akan habis.
Sebab memang ada orang akan lagi bagus daripada orang lain macam itu. So jangan kita sombong diri, ya. Maksudnya apa? Tu apa TikTok Maksudnya apa? Jangan buang muka tu, jangan buang apa? Maksudnya jangan kita buang muka macam action macam gitu. Macam jangan gitulah, jangan buang muka lah gitu atau memalingkan wajah daripada orang lain kerana sombong. Dan maksud maharon tu maksudnya apa? Al-marahu bukan marahan al-marahu bermaksud berjalan dengan angkuh. Tak boleh berjalan dengan angkuh. Action lah, jalan action. Jalan tepi orang lain, aku pakai tudung LV contohnya tak boleh. Bag saya LV tapi LV daripada cash converter contohnya. Tak boleh. Bedek punya LV contohnya. Contoh tak boleh gitulah, tak boleh action dengan orang. Saya beli bag ni dekat negeri orang putih contohnya kan. Cakap je macam itu tapi sebenarnya beli dekat online. Kan tak tahu dekat Shein mungkin tak tahulah kan. Tak tahulah ya. So jangan kita rasa yang kita ni baiklah, tak payahlah nak cakap, tak payah tunjuk orang. Barang-barang kita tak payah tunjuk orang. Ni lagi sikit habis. Saya tak boleh habis lambat. Sehari saya ada urusan. Ada dua jenis kesombongan. Yang pertama, sombong terhadap al-haq. Yang kedua, sombong terhadap al-halaq. Lain. Al-haq dengan al-halaq. Sombong terhadap al-haq tu sombong terhadap kebenaran. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang sombong dengan Allah kerana tak nak menerima Islam. Itu sombong terhadap al-haq. Seperti Fir'aun yang mengaku diri Tuhan. Kan? Itu lagi iblis daripada iblis. Kenapa? Sebab at least iblis tak mengaku Tuhan. Tapi kalau Fir'aun mengatakan aku Tuhan. Kenapa sampai boleh jadi gitu? Kenapa? Semua tengok Ibu Amy bawa apa tu kan. Dapat dari belakang. Kenapa Fir'aun tu lebih jahat, lebih tak baik daripada iblis? Kenapa? Sebab dia mengaku diri Tuhan. Dia mengaku diri dia tu Tuhan. Ada cerita sebenarnya. Dulu negara Fir'aun kan tinggal dekat Mesir kan. Dulu mana ada doktor? Tak ada doktor. Kalau ada doktor pun doktor yang bukan macam sekarang makan pil tak. Kan? Kira mereka ada doktor yang macam biasa-biasalah. Yang pakai air ke apa gitu. Jadi semua orang time tu banyak yang sakit-sakit. Sebab makanannya mungkin tak betul kan. Udara pun tak betul. Tapi Fir'aun, selama hidup Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah sakit, tak pernah pening pun. Fir'aun. Kita sakit-sakit lah. Sakit-sakit, pening-pening kan. Biasa, itu biasa. Manusia kan. Kita punya immune tak kuat kan. Nak kena cocok booster lah apa semua kan. Kalau Fir'aun tak payah. Dia paling kuat lah. Dia paling kuat dalam negara tu. Dan dia raja. Dan dia tak pernah sakit. Jadi syaitan gunakan dia punya kekuatan dia tu. Dia selitkan. Kau tak pernah sakit. Kau tak pernah pening. Kau paling besar. Dia punya badan besar. Tinggi. Kau paling besar daripada yang lain. Sebab dalam time tu semua kecil-kecil. Dia seorang paling besar. Agaknya kau ni Tuhan tak? So syaitan selitkan. So dia pun panggil diri dia, semua orang sujud pada aku sebab aku Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah sakit. Akulah tu Tuhan sebab aku tak pernah sakit. Kan? So dia anggap diri Tuhan. So itulah maksudnya sombong terhadap al-haq. Dia merasa diri Tuhan. At least iblis tu dia mengaku Tuhan tu Allah. Dia cuma sombong tak nak sujud kepada Nabi Adam sahaja. Tapi Fir'aun lagi dahsyat. Fir'aun mengaku diri Tuhan. Dan dia akan sebat, dia akan zalimi, dia akan pukul orang yang tak sembah dia sebagai Tuhan. Sombong terhadap al-haq siapa? Sombong terhadap al-halaq siapa? Kita lah. Kita ni sombong sesama kita. Baru pakai tudung baru sikit je dah sombong. Baru pakai baju baru sikit je dah sombong. Tak boleh macam itu. Pakaian ni bila-bila je Allah boleh tarik. Nyawa kita ni bila-bila je orang boleh tarik. Apa boleh tarik sebenarnya.
pakaian kita, saya kalau bakar pakaian ni, terbakar tak? Terbakar kan? Macam itulah, jangan sombong lah maksudnya. Maksudnya benda boleh beli. Kan? Tak payah sombong. Okay, last sekali insyaAllah. Ada 6 perkara yang membuat seseorang manusia tu sombong. Yang pertama, paling banyak orang sombong sebab ilmunya. Merasakan dirinya paling bagus. Saya belajar universiti tau. Contohnya. Kadang-kadang mak-mak ni dia bila kata mak-mak semua senyum, semua ketawa. Terasa ke? Tak kan? Biasa mak-mak ni suka compare. Anak saya ni belajar dekat universiti tau. Anak awak kat mana sekarang? Contohnya kat mana? Tak dapat dengar lah. Macam itu contohnya. Tu sombong. Okey tak? Contoh je lah. Contohnya walaupun bukan pada dia yang ilmunya tu bukan pada dia, pada anaknya contohnya, dia rasa sombong dengan anak. Dia compare. Dia pamerkan. Anak saya ni belajar dekat sini tau. Dia selalu buat saya pergi holiday semua-semua. Tu semua dah sombong. Kita kena faham kenapa tak boleh sombong. Sebab nanti orang akan jauh diri. Orang tak suka orang sombong. Siapa kat sini boleh bilang saya orang yang paling sombong tu orang yang paling banyak kawan dia? Tak ada orang. Orang yang paling sombong kurang kawan dia. Sekarang lah. Tapi kesian dekat syurga nanti, dekat dalam kubur, mana boleh kita bawa duit-duit kita? Tak ada. Semua duit kita semua tu akan dibubarkan. Yang lain yang dapat nikmat kita lah yang hidup masa hidup ni. Kan? Macam gitu. Yang kedua, orang sombong sebab keturunan, sebab nasab. Saya ni Syarifah tau. Contohlah, saya tak Syarifah pun. Saya ni Said tau, Said. Said apa? Tak tahulah Said tapi perangai macam syaitan. Tak boleh lah macam itu. Sebenarnya keturunan Syarifah, Said, Habib semua ni, saya jarang nampak mereka yang tak baik. Semuanya baik-baik, alhamdulillah. Kalau ada pun yang tak baik, kita tak boleh cakap, awak ni keturunan Nabi tau, mana awak macam gini? Tak boleh gitu. Jangan macam itu. Itu maknanya kita sombong. Tu sombong, tak boleh. Kita macam merendah-rendahkan dia, tak boleh. Walaupun kita ni bukan keturunan Nabi ke, kita ni keturunan Nabi Adam kan. Sama juga gitu kan. Cuma kelebihan mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada specialnya. Memang ada speciality dia. Kita ni orang yang biasa-biasa ni, janganlah kita menyombong diri. Tak apa. Saya keturunan, dulu saya punya keturunan memang semuanya ahli-ahli inilah. Ahli-ahli Quran contohnya. Ahli-ahli yang fikih lah. Yang bagus agama. Tak boleh gitu. Saya ni keturunan Wali Songo contohnya. Yelah tu. Yelah. Yelah. Kita pun iyakan je. Kalau betul-betul lah. Sebab kalau betul kamu ni keturunan yang baik, kamu tak akan mengaku. Kamu akan diam. Kamu akan tak sombong. Jarang ada orang yang sombong. Kalau dia ni keturunan Wali Songo ke, Wali apa ke kan, Habaib ke, jarang sombong. Kecuali kalau orang tanya. Kalau orang tanya, dia jawab lah. Tapi jawab dia bukan jawab sombong. Jawab dia jawab soalan. Macam itu. Contohnya, Ustaz ni keturunan Habaib ke? Ya, saya. Bukan sombong kan tu? Kan? Dia berkata, saya yang memang. Bukan. Tak ada. Dia tak gitu. Ketiga, kenapa orang sombong? Sebab kecantikan. Siapa rasa sini semua, siapa rasa yang dia paling cantik? Contohnya. So, jangan contohnya lah contohnya orang selalu puji dia. Orang selalu puji dia cantik kan. So dia pun kata saya paling cantik lah contoh. Contohnya adik-adik-beradik. Ada 3 lah atau 4 adik-beradik. Dia paling cantik sekali sebab orang selalu puji dia cantik. Dia pun sombong. Dia rasa yang lain tak cantik lah gitu kan. Tak boleh gitu.
Just because dia rasa dia paling cantik sebab orang puji dia, dia tak bolehlah menjadikan kecantikan tu sebagai benda yang sombong gitu. Selalunya orang akan sombong kalau cantik. Sebab apa? Kalau orang cantik, orang suka dekat. Kan? Suka kasih benda-benda kan? Suka puji kan? Macam itu. So, jangan jadikan kecantikan kamu sebagai benda yang kamu boleh sombongkan. Tak boleh lah. Sebab kalau siapa yang cantik di hari muda pun, semuanya akan tua kan. Tapi ada yang tua pun cantik juga kan. Alhamdulillah lah kan. Tu Alhamdulillah. Jangan sombong. Ada yang cantik sekarang? Itulah. Itu yang teruji tu kan. Tu yang teruji tu. Kita yang muda ni pun rasa macam, alamak, nenek pun cantik. Macam mana ni? Kita muda lagi. Kan? So, maksudnya, cantik tu bukan saja di luaran, tapi di dalaman juga. Ada orang cantik, betul, cantik sangat. Tapi kalau dia suka cakap benda yang merepek, cakap kotor, cakap benda yang sakit hati orang, dah tak cantik dah. Yes, betul. Sebab hatinya, kecantikan tu dari dalaman tu. Dalaman kita, kalau dia keluarkan benda-benda yang baik, dia akan jadi cantik. Ada orang tak cantik contohnya. Dia biasa-biasa je. Macam saya lah, biasa-biasa je. Tapi dia baik. Macam saya juga. Alhamdulillah. Dia bukan sombong Bukan sombong. Yalah, maksudnya orang lain lah, orang lain. Dia memang saya pernah nampak orang ni. Bukan saya. Bukan saya. Bukan dia cermin pun. Dia orang lain lah yang saya kenal. Dia tak berapa nak cantik sangat. Tapi dia baik. Sangat baik. Akhlak dia sangat, Masya Allah. Saya rasa malu dengan dia sebenarnya. Sebab rasa macam, Masya Allah lah, dia lagi muda daripada saya pun sebenarnya. This person. So dia cantik, dia tak cantik sangat, tapi dia baik hati. So orang suka dengan dia, orang senang dengan dia. So sebenarnya kecantikan tu dalaman kita. Kalau kita baik, tak sombong, kita suka tolong orang, suka senyum, suka belanja orang makan contohnya kan, suka cakap benda yang baik-baik kan, dia akan reflect on kita punya outer layer. Kita akan jadi orang yang cantik di mata orang, automatically. Sebab orang akan rasa senang dengan kelakuan orang lain yang baik. Kalau kamu cantik macam mana pun, tapi kalau kamu sombong, orang pun tak suka. Kan? Cantik pun buat apa? Kan? Sombong. Macam itu. Yang keempat, ada pangkat, ada kekuatan. Saya lah paling kuat dalam dunia ni. Dia pun sombong. Ataupun dia rasa dia pangkat paling tinggi. Saya bos. So semua kena ikut cakap saya. Contohnya macam itu tak ada saya tak pernah salah. Contohnya bos tak pernah salah. Tak boleh gitu. Bos pun pernah salah. Bos yang baik adalah bos yang dia merendah diri, tak sombong dengan pangkat dia. Dia menerima orang lain punya opinion, suggestion, macam gitu. Kelima, ni selalu orang sombong lah. Dekat TikTok sekarang orang banyak yang tunjukkan mempamerkan kekayaan. Beli LV contoh, saya ada bag LV, YSL kan, cincin apa semua itu. Padahal beli dekat mana-mana dah. Lepas tu pakai sekali lepas tu koyak. Contohnya kan, pakai sekali koyak. Contohnya lah pergi contohlah, ambil gambar TikTok semua. Saya dekat luar negeri kan, sekali rupanya green screen. Bukan keluar pun. Kenapa suka macam itu? Sebab kita ni suka mempamerkan kekayaan. Kita sebenarnya nak apa bila kita mempamerkan kekayaan? Kita nak orang like kita ke? Kita nak orang suka kita ke? Kan ada banyak benda lain yang kita boleh buat untuk orang suka kita. Kan ada doa yang mana Allah kata, kalau siapa baca doa ni, penduduk langit dan bumi akan sayang kepada kamu. Walaupun kamu ni tak ada semua ni. Baca doa ni. Saya akan kongsikan nantilah. InsyaAllah. Bukan sekarang, nanti. Selepas ini. Nanti. Yang keenam. Kita ni kawan dengan artis. Contohnya artis. Contohlah. Kawan dengan artis. Kita pun rasa macam, kita bukan artis. Kawan kita yang artis kan. Jumpa pun setahun sekali. Itu pun nak sombong. Saya ni kawan dengan contoh. Siapa artis yang popular sekarang? Contoh siapa yang paling kaya dekat Indonesia? Rafa kan? Contohlah. Contoh Syahrini.
Mana ni? Rafi ya, okay. Rafa pula. Rafi. Contoh Rafi Ahmad lah. Contoh kita ni ada kenalan kita. Contohlah. Oh, saya memang kawan dengan Rafi Ahmad tu. Padahal bukan kawan pun. Kawan dia boleh kawan. Itu kawan kita. Macam mana Habis nak sombong dengan orang macam gitu. Padahal Rafi pun tak kenal. Kamu siapa? Kan tak kenal. Macam itu. Tu tak payahlah kita nak sombong dengan kenalan kita. Ataupun memang betul lah. Contoh memang kita kawan dengan orang tu dan orang tu memang ada status. Kita ni kawan dengan artis dan artis tu memang kita tahu dia kenal kita. Tak payah sombong lah. Tak payah sombong. Atau contoh kita ni anak murid Habib Omar lah contohnya. Kita bilang orang, oh saya ni memang anak murid Habib Omar. Itu sombong sebenarnya. Kecuali kalau orang tanya, oh saya memang selalu jumpa Habaib. Sombong tak? Kalau dia cakap tu ada sikit dalam hati dia untuk orang suka dia, untuk orang nampak dia besar ataupun untuk orang nampak dia macam paling bagus, sombong. Hati-hati. Walaupun kamu ni ahli Quran, ahli kitab, contohnya ahli yang memang dalam urusan akhirat lah. Tapi hati-hati, yang paling banyak terjebak adalah orang-orang yang ada ilmu agama. Yang paling banyak terjebak dalam sombong ni. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah saya akan sambung bab sombong ni pada minggu kedua. InsyaAllah. Baik. So far ada soalan? Kalau tak ada, saya minta izin. Hari ni bukan saya kan sebenarnya, Ustaz Rahman ni. Tapi kalau kalian nak kasih Ustaz Rahman ni pun tak kisahlah. Ke macam mana? Ke baca je? Baca je boleh baca je sama-sama lah insyaAllah. Okay. Setia Ningsi. Siapa? Oh tak, saya takut nanti macam saya pun minta maaf juga sebab takut kalian nak kasih Ustaz Rahman ni. Boleh Okay, insyaAllah. Minta doa mau pulang. Siapa nak pulang ni? Ibu? Cuti. Oh, bukan. Oh, okay, insyaAllah. Kita doakan sekali juga untuk syifatnya. Minta doa untuk ibu yang sedang sakit. Ibu Darmia. Namanya Ibu Darmia. Okay, insyaAllah kita doakan supaya kita doakan agar Al-Fatihah ini menjadi syifa bagi Ibu Darmia yang sedang sakit. Semoga Allah angkat kesakitannya insyaAllah. Dan juga diberikan kesembuhan. Dan kita juga mendoakan untuk Ibu Setia Ningsih supaya dapat pulang dan juga kembali ke sini dengan selamatnya insyaAllah. InsyaAllah ala hazihinnya wa ala kulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga selamat ya.